Ya mak, ada kawan ajak minum kopi. Assalamualaikum guys. Sebelum memulakan video hari ini, saya terlupa nak memasukkan satu benda. Jika Dato' Awi tonton video ni lah, saya cuma nak menyatakan tahniah untuk cahaya mata yang ke-6 dan moga rezeki Dato' Awi melimpah ruah selepas ini sekeluarga. Dan juga tahniah untuk apa saja sambutan yang dapat untuk 10 tips tipu bini. Dan ya, ini hanyalah pendapat saya terhadap filem ini. Dan please jangan ada yang nak tiba-tiba bash tanpa ada sebab apa. Ini hanyalah pengalaman saya setelah saya tonton filem itu. Yang paling penting sekarang anda enjoy tonton video ni dan moga anda dapat sesuatu lah daripada video ni. Itu saja. Kita teruskan video hari ni. Terima kasih. Selamat datang dan selamat kembali. Ini dah kali keempat saya rekod balik. Sebab video-video yang saya dah rekod sebelum ni agak banyak kekurangan, jadi saya putuskan untuk rekod balik dan rekod balik sampai lah sekarang ni. Jadi harap yang ni menjadilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf reviews. Tips tipu bini. Yeay. Merupakan filem sulung daripada Dato' Awi melalui syarikat miliknya iaitu Rumah Produksi Merah. Filem ini diarahkan oleh Azizi Chong Haji Adnan, ditulis oleh Armada Al-Haq dan sinematografi oleh Raffi Raf. Secara ringkasan, filem ini mengisahkan mengenai tiga jejaka ataupun suami yang dah mempunyai keluarga masing-masing. Mereka bertiga berjatuh hati kepada tiga intern yang baru masuk di syarikat mereka. Mereka putuskan untuk mengadakan hubungan yang rahsia bersama tiga intern itu dan cuba untuk mengelak daripada diketahui oleh isteri mereka masing-masing untuk menjayakan hasrat terkutuk mereka itu untuk menjayakan hasrat mereka bertemu dengan seorang guru cinta yang dilakukan oleh Dato' Awi yang dikenali sebagai Brother Love. Dan dari situlah kita dapat melihat tiga suami ini mengamalkan 10 tips tipu bini. Seperti yang saya janjikan dalam video review versi 1, tiada spoiler. Untuk versi kali ini adalah versi extended daripada review itu. Jadi kepada yang baru menonton ni, saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk tonton, dan kepada anda yang belum subscribe ke channel ini, please consider subscribe to my channel jika anda rasa berwala untuk subscribe. Tiada paksaan. Saya nak teruskan dengan benda yang boleh kata sebagai benda yang okey dalam filem inilah. Benda pertama yang saya rasa okey dalam filem ini adalah himpunan pelakon-pelakon yang ada dalam filem tu. Himpunan pelakon-pelakon ini bagi saya adalah satu advantage untuk produksi ini, untuk pengarah, untuk penulis skrip, untuk menjayakan filem ini lah bagi saya. Dan sebilangan mereka ni banyak terlibat dengan program-program komedi. Contohnya K. Rahman, Joey dan juga Vicha adalah ahli kumpulan Jebon yang telah memenangi musical lawak Superstar. So basically perhimpunan pelakon ni akan membantulah sedikit sebanyak untuk menghidupkan suasana yang lawak dan energetik dalam filem tu lah. Itulah saya punya tanggapan pada filem ni. Mungkin akan best, mungkin akan menaikkan sikit kualitinya lah untuk menghidupkan humor dalam filem ni. Mungkin mereka akan membantulah. Benda kedua yang saya rasa okey dalam filem ni adalah of course Elizabeth Tan dan juga dua gadis intern itu yang cantik okey lah, cantik. Okay, so what? Mungkin ada peminat-peminat mereka, mungkin ada lelaki-lelaki jantan mana yang gatal nak tengok sanggup habiskan duit tu, boleh nak tengok ni kan. mungkin itulah yang membantu untuk kutipan filem berbayar ni. Dan itu sajalah saya boleh katakan sebagai benda yang saya rasa okey dalam filem ini, iaitu himpunan pelakon-pelakon. Dan yang kedua adalah gadis-gadis cantik yang ada dalam filem ni, Elizabeth Tan dan dua sahabatnya lagi. Jadi untuk perkara yang saya betul-betul nak kongsikan dengan anda, benda yang saya rasa yang tak patut ada dalam tahun 2021, pembukaan 2021, and this is what we got. Mari kita balik pada benda-benda yang saya rasa, bukan rasa lagi, memang saya kecewa dalam filem ni lah. Apa yang
tuan-tuan fikirkan sebab tu hasilkan filem ni? Adakah anda hasilkan ni pada waktu kita semua dalam tahun 2015 ke 2010 ke? Maaf Dato' Awi, maaf Azizi Chang Haji Adnan, maaf Armada Al-Haq, ini bukan cerita yang sesuai ditonton pada tahun 2021. Lagi-lagi ia penonton tu bayar RM15.90. Bagi saya ini adalah kualiti yang patut hanya ditayangkan di Astro Citra ke, Astro Ria ke, Astro Warna ke, ataupun kat YouTube. Itu je pada pendapat saya. I'm sorry, I have to say that. Okay, I'm sorry. Benda pertama yang saya tak suka dalam filem ni adalah pacing filem ni bagi saya slow. To be honest, slow dan tiada benda yang menarik berlaku sepanjang movie tu. Saya dapat rasakan pacing filem ni slow adalah disebabkan perkara seperti banyak bersembang dan tiada benda yang menarik ataupun yang untuk saya rasa enjoy menonton. Banyak bersembang tu satu hal, dan topik yang sering dibualkan pun pada saya tiada banyak pun humor yang ada dalam dialog itu melekat pada diri saya. Filem ni ada message dakwah yang ingin disampaikan. Jadi kalau humor-humor pun tak sampai kepada saya, macam mana message dakwah yang ingin disampaikan penulis dan juga pengarah ini, message dakwah tu nak sampai kepada penonton yang macam saya. Saya tak nak cakap orang lain, macam saya. Bagi saya, itu menjadikan filem ni lebih menarik untuk ditonton. Perlu dipaparkan kejadian-kejadian yang menarik dan bertenaga dan juga ada humornya untuk penonton merasakan ataupun mentafsirkan kejadian itu sebagai perkara yang menggeletik hati. Satu contoh benda kelakar yang ada dalam filem tu adalah contohnya watak K. Rahman tu bercakap besar and then shot seterusnya tiba-tiba beliau dah kena tendang oleh isterinya ke dalam bakul sampai ke pintu, something like that. Itulah jenis jenaka yang saya harapkan untuk lebih banyak lagi dan lebih besar lagi dia punya komedinya. Lawan-lawan yang ada dalam filem ni bagi saya adalah pada tahap yang sekata je. Mungkin ada lawan-lawan yang saya terlepas pandang, tapi sejujurnya lah, saya sebenarnya dah hilang fokus dari sekitar dalam 10 hingga 15 minit menonton filem ni. Jadi saya paksa diri untuk menonton disebabkan pacing ceritanya yang slow, banyak bersembang, tiada benda menarik, tiada benda yang bertenaga berlaku. Jadi saya hilang fokus dan saya asyik tengok jam bila cerita ni nak habis. So, benda kedua yang saya nak kongsikan adalah dia punya karakter-karakter yang ada dalam filem ni. Karakter-karakter yang ada dalam filem ni bagi saya sangat-sangat bland, tawar, tiada apa yang boleh buat saya rasa macam empathy, tiada buat saya rasa macam nak sokong, nak kesian ke apa. Nada, no, tiada. Dalam mana filem mesti akan di-highlightkan pada karakter utama dalam filem ni, dan karakter utama dalam filem ni saya cuma boleh anggap adalah Ropi dan dua sahabat dia itulah. Walaupun saya nampak macam dia nak fokus pada Ropi, tapi beliau tak menonjol mana, K. Rahman pun tak menonjol mana, Joey lagi tak menonjol apa-apa. Dan apa yang saya tak faham pada tiga karakter ini juga adalah apa sebenarnya pekerjaan mereka, apa sebenarnya tugas mereka sebagai pengurus lawak kreatif, something like that lah. Itulah dia. Masalah yang sama seperti dalam filem Hero yang diarahkan oleh pengarah ni juga ialah pekerjaan karakter utama tu saya tak dapat rasa ia sangat berkaitan dengan karakter utama, sehingga kan saya persoalkan apa motif sebenarnya karakter tu bekerja sebagai pekerjaan itu. Dalam filem Hero saya boleh anggap watak utama itu boleh tukar dengan pekerjaan lain dan jalan cerita boleh berlangsung sama je. Itu je saya boleh katakan. So dalam filem 10 Tips Ibu Bini, saya tak faham apa sebenarnya kerja dia ni. Apakah function kerja ini? Why? Setakat buat iklan promote untuk produk syarikat Grand Poyo advertisement ke apa benda ubat gigi ke, and then panggil Insta famous lupa diri ke. What? Saya tak faham apakah signifikan pekerjaan yang ada dalam filem 10 Tips Ibu Bini. Mungkin anda persoalkan kenapa nak kisah sangat pasal pekerjaan. Pekerjaan yang dinyatakan dalam filem itu seharusnya bagi saya lah kan akan menggambarkan personality dan juga kelebihan watak-watak utama kita. Itu yang akan menjadikan pekerjaan itu ada signifikan dan penting untuk perkembangan karakter-karakter dalam filem ini. Mungkin sebab tiga-tiga ni bekerja sebagai pengurus kreatif ke benda dalam syarikat ni disebabkan mereka kreatif. Jadi disebabkan itu mereka terhasilkan dan memikirkan 10 tips ini. Kenapa tak 3 orang ni je yang hasilkan 10 tips ni? Mungkin 3 karakter utama kita ni bekerja sebagai pengurus kreatif adalah kerana mereka adalah orang-orang yang kreatif.
Jadi akan masuk akal situasi-situasi dalam filem yang akan datang mereka dapat uruskannya dengan cara yang kreatif. Mungkin paling best Brother Love boleh buang, dan 3 karakter ni yang fikirkan 10 tips ibu bini ni, 3 karakter utama ini yang buat 10 tips ibu bini ni berdasarkan pengalaman daripada Nasir Bilalhan dan juga mungkin dari bos mereka yang dilakukan oleh Azli Senario. Dan yang benda lain yang saya nak kongsikan adalah dari segi mesej yang pengarah ni cuba bawakan. Saya tak tahu sama ada beliau sendiri yang tulis skrip ni atau tidak. Sebelum ni beliau tulis sedang arah, jadi boleh faham lah kenapa filem hero jadi sebegitu rupa. Jadi untuk filem ni saya sebenarnya pada awalnya saya beli sebab mungkin kali ni Azizi Chang Haji Adnan hanya akan merealisasikan apa yang ada dari skrip itu. Tapi selepas saya tonton filem itu, saya mula terfikir yang tulis skrip ini iaitu Armada Al-Haq ni adalah sebenarnya Azizi Chang Haji Adnan. Ataupun mungkin Armada Al-Haq ini adalah peminat dan antara followers Azizi Chang Haji Adnan. Ataupun mungkin Armada Al-Haq dah buat satu cerita yang mungkin dah okey, mungkin boleh tahan ke apa, tetapi di sebagai vision daripada Azizi Chang Haji Adnan, ceritanya jadi begini. Itu je lah 3 situasi yang saya boleh fikirkan, yang saya boleh assume mungkin berlaku. I don't know what's going on. Sebab itu saya simpulkan filem ni lebih kurang je kualiti dengan filem hero. Filem hero jangan bikin panas, mempunyai bajet 1.5 juta berdasarkan Wikipedia lah. Tapi untuk filem ini ataupun Super Tele ini, saya tak tahu berapa dia punya bajet, tapi saya hanya boleh anggap berkemungkinan besar ia hanyalah mungkin dalam sekitar 500k, something like that. Mungkin rendah lagi ataupun mungkin ada up sikit atau mungkin 1 juta, something like that lah kan. Beza 10 tips ibu bini dengan hero tak ada banyak sangat, mungkin dalam 20%, 10%, something like that. Yang tiada ni mungkin dari segi persatuan rahsia itu, and then the bomber dan api kebakaran itu tiada. Selain itu saya terfikir juga, adakah sinematografer untuk 10 tips ibu bini yang saya nyatakan tadi iaitu Raffi Raff adalah orang yang sama yang jadi sinematografer untuk filem Hero Jangan Bikin Panas? Sebab sinematografer untuk filem Hero adalah Raffino. Jadi adakah Raffino dan juga Raffi Raff adalah orang yang sama? Kenapa filem hero yang bajet 1.5 juta lebih kurang je hasil dengan filem komedi ringan Super Tele ini yang saya anggap bajetnya lagi rendah, lebih kurang je kualiti dua-dua ni. Elemen-elemen Chang Haji Adnan memang ada dalam filem 10 tips ibu bini. Contoh dari segi macam isu solat pakai niat je, and maksum, and then makam tinggi, rambut rasta, nak social criticism kepada seseorang ke, Tuan Chang. Bukan nak kata apa, saya kalau saya tak ada follow sikit-sikit tentang isu Azizi Chang Haji Adnan tentang isu individu yang bernama Lepat, rasanya saya tak faham apa reference yang ingin disampaikan dalam 10 tips ibu bini tu. Kalau saya tak ada follow sikit-sikit Azizi Chang Haji Adnan ni tentang isu ni, rasanya saya punya perasaan pada waktu saya tonton tu, tanpa pengetahuan tentang Lepat tu, saya akan fikir macam, apa benda filem mengarut tu, ya Allah, apa benda ni, solat pakai niat, apa benda ni. Makrifat lah apa benda. Tak salah nak masukkan, tak salah nak masukkan. Dah itu cara social criticism Tuan Chang, jadi saya tak boleh nak buat apa-apa lah. And then Azizi Chang Haji Adnan ada cakap pasal drama pukul 7. Tahu tak situasi di mana kita asyik mendengar orang tu bercakap berkali-kali sampai telinga boleh naik merah dan panas, somehow panas, dan mungkin akan rasa macam panas di hati dan di telinga, dan apa yang dalam tangan kita tu kita nak baling je pada benda tu. Ya, itulah situasi yang saya hadapi waktu saya tonton filem itu. Saya hampir nak baling remote pada TV, tapi sebaik saya ingat itu adalah TV ayah saya. Saya cadangkan tak perlu buat lagi drama pukul 7 ni. Kalau nak buat juga pasal drama, okey, buatlah drama yang tengah hari tu ke, yang pagi subuh ke, yang tengah malam ke, yang malam isyak ke. Yang lain tu semua tak jadi masalah besar ke. Tapi ada mention juga lah pasal subuh, something like that kan. Okey lah. Kemudiannya selain tu juga Azizi Chang Haji Adnan cuba menyampaikan humor lawaknya yang agak unik dengan mengadakan ada dalam beberapa scene itu akan ada
beberapa kejadian yang boleh dikatakan kelakar sangat lah kat belakang tu. Contohnya ada satu scene dalam Pejabat di mana karakter-karakter kita ni tengah bersembang, dan ada satu kejadian kat belakang mereka itu seorang bos ataupun majikan ke tak tahu apa benda tengah belasah dia punya pekerjanya. So apa yang kelakar ni kat situ. Kemudian ada gimmick yang 3 karakter utama ni ada grup ataupun kelab motor berkuasa tinggi. Sekadar gimmick je mungkin, atau sekadar trademark. Okey, ini filem Awi mesti ada motor besar. Mungkin boleh main peranan juga yang kelab dubuk liar ni. Boleh main peranan sebenarnya. Pada pendapat saya boleh main peranan dalam filem ni, tapi hanya sekadar macam insert je setiap kali nak pergi scene lain. Ropi naik motor nak pergi sana lah, Ropi naik motor nak pergi sini lah, Ropi konvoy pergi sana sini lah. Kemudian ada satu benda ni yang sebenarnya mungkin saya sajalah yang rasa frust waktu tu. Setiap kali watak Brother Love, lakonan Dato' Awi tu menyampaikan tips, akan ada satu teks yang mendampingi dialognya. Tiada masalah kalau teks grafik itu hanyalah ringkasan saja. Tapi masalah saya pada adanya teks grafik itu adalah dialog dan juga teks itu sama je. Agak membazir. Kalau dah cakap, tak payahlah nak tunjuk lagi. Kalau dah tunjuk, tak payahlah nak cakap lagi. Karakter-karakter sampingan dalam filem ni pun bagi saya boleh ringkaskan sebagai mereka tiada motif, hanya sekadar macam diwujudkan untuk bersembang dengan karakter-karakter utama, and that's it. Termasuk juga kepada villain yang sepatutnya boleh memainkan peranan yang besar, tetapi sekadar macam diorang ni dengki dengan watak utama kita ni. Tu je lah. And then yang 3 perempuan cantik ni, apa sebab dia orang tiba-tiba nakkan si 3 lelaki ni? Apa kejadian yang menyebabkan mereka betul-betul nak bersama dengan 3 lelaki ni? Dan juga filem ni lagi elok kalau dia hidup secara bersendirian. Tidak perlu untuk tuan producer nak clickbait untuk sequel untuk filem ini. Dengan segala apa yang telah berlaku sepanjang cerita, sepanjang movie, tak ada satu benda pun yang buatkan filem ini layak untuk punyai sequelnya sendiri. Maaf, tapi saya nak katakan yang janganlah shoot sendiri. Saya rasa itu cukuplah apa yang saya nak cuba katakan benda-benda yang saya tak suka dalam filem ni. Saya harap saya dah sebut dan rasa puas bila saya cakap ni. Harap cukuplah. Okey, benda pertama sekali yang boleh menjadikan filem ni lebih bermakna, tambah drama dalam filem ini. Jangan disebabkan kita nak buat cerita ringan ni, komedi ringan-ringan ni. Ini hanyalah tanggapan saya sajalah. Saya punya pendapat sajalah. Mungkin disebabkan ini adalah komedi yang ringan, jadi apa saja yang berlaku dalam filem itu adalah sekadar macam ringan-ringan je. Memang ringan benda yang berlaku dalam filem itu, dan ringan poket saya memberikan duit untuk membayar para esro untuk tonton filem ini. So benda pertama yang mungkin boleh bantu filem ni jadi lebih bermakna adalah menambah drama, konflik dalam filem ini. Bagi saya, ia akan jadikan filem ni lebih bermakna dan lebih berbaloi lah untuk ditonton. Mungkin boleh 3 karakter utama kita ni sebenarnya struggle sama ada mereka nak teruskan dengan hasrat mereka mengadakan hubungan rahsia tu, ataupun mereka patut tinggalkan dan kembali kepada isteri-isteri mereka. Kemudian adalah untuk bahagian komedi tu adalah meletakkan suatu humor ataupun lawak yang universal, yang dari kecil hingga dewasa boleh layan. Saya ada tengoklah review-review yang lain yang katakan filem ni ada banyak gunakan lawak-lawak yang double meaning. Please boleh tolong hentikanlah lawak-lawak yang double meaning ni. Rasa dah cukup lah sampai tahun 2020 saja. Sekarang 2021, saya sarankan kepada pelawak-pelawak yang ada dalam mana-mana program komedi ke, yang buat lawak ke apa, tak perlu nak buat lawak yang double meaning lagi. Rasa dah cukup lah, dah bosan lah, to be honest kan. Kemudian adalah untuk tuan pengarah, saya tak nak menyarankan dan memaksa anda. Saya cuba berharap anda boleh step up your game, ataupun cari topik ataupun isu-isu ataupun elemen-elemen yang baru dalam anda punya arsenal of talents. Anda tak perlu terus kekal dalam anda punya kepompong keselesaan anda. Anda punya sense of humor mungkin saya boleh klasifikasikan sebagai lawak-lawak pakcik yang budak-budak muda tak boleh faham. Ya, mungkin itu style anda, tapi anda dibayar untuk membuat filem yang boleh dijual sekarang ni. Jadi amat berharaplah kalau tuan pengarah boleh cari benda baru untuk anda
aplikasikan, dan tak perlulah nak terlalu stick pada benda yang anda dan peminat-peminat anda je yang faham. Melainkan kalau producer tu kata ini filem ni kita nak sasar kepada golongan ni je, filem ni kita nak sasar kepada golongan ni je, jadi kita tak ada buat untuk berbayar untuk tontonan semua orang, itu tak apalah. Tapi sekarang ni filem ni adalah untuk semua orang. Jadi kalau nak masukkan elemen-elemen yang anda tahu dari segi macam isu lepat ni ke, isu persatuan rahsia ni ke, pasal ni ke, konspirasi tu konspirasi ni ke, tak kisah. Tapi saya harapkan dia disulam dengan secara halus dan anda boleh sampaikan satu kisah yang boleh memberi inspirasi dan membuatkan rasa penonton-penonton berbaloi untuk membelanjakan wang mereka untuk menonton karya anda. Anda dah dalam industri 25 tahun kan, so you supposed to be an example to the new generation. Saya betul-betul harap untuk Tuan Mengarah mencari sesuatu yang baru untuk dikongsikan kepada orang ramai yang universal. Tak kisah pasal nak masukkan konspirasi ke benda, tak kisah. Yang penting sekarang adalah menyampaikan satu visual representasi kisah yang berbaloi dan bermakna untuk penonton-tonton. Tuan Mengarah, please tingkatkan kualiti jika ada job lagi sebagai pengarah lepas ni. Itu saja. Kemudian kepada tuan producer iaitu Dato' Awi, saya cuma boleh katakan adalah saya cuma boleh harapkan yang tuan producer boleh mencari cerita yang lebih berbaloi lagi untuk ditonton berbanding cerita-cerita yang macam ni lah. Disebabkan anda dah berkecimpung dalam bidang hiburan ni lama, sepatutnya tuan producer boleh tahulah apa itu karya yang sesuai untuk ditonton, yang berbaloi untuk ditonton. Saya harap tuan producer boleh buat keputusan yang lebih baik lagi, menghasilkan, menjayakan karya-karya yang layak untuk ditonton dan berbaloi untuk ditonton. Sekali lagi, saya tekankan pada perkataan berbaloi untuk ditonton. Yang saya boleh bagi terhadap filem ni adalah 1/5 stars dengan label waste of time, waste of money, I don't want to remember it. Jadi itu sajalah saya punya pendapat terhadap filem 10 Tips Tipu ni. Maaf kalau tak dapat tangkap apa yang saya kata ke apa. InsyaAllah saya akan improve pada bahagian audio, tapi buat masa ni saya cuba apa yang termampu saja. Bagaimana pula dengan anda? Jika anda dah tonton filem ini, kongsikan dengan saya apa anda punya pandangan. Dan kalau anda ada apa-apa pandangan ke, teguran ke, cadangan ke yang anda ada untuk saya, anda boleh pergi ke ruang komen dan kongsikan dengan saya. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum. Shout out. Terima kasih kerana menonton. Rasa dah cukup lah untuk review kali ni. Harap tak banyak kerja sangat lah. Ya mak? Ada kawan? Ajak minum kopi? Ada geng-geng bawa motor besar? Oh no. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.